Assalamualaikum. Apa khabar permata-permata hati cikgu? Semoga berada dalam keadaan yang sihat, ceria. Anda di rumah, cikgu di rumah, tetapi pembelajaran kita secara PDPR akan tetap berlangsung. Adakah anak-anak permata hati cikgu tertunggu-tunggu kelas cikgu? Jadi kita akan bertemu lagi pada hari ini iaitu kelas PDPR Bahasa Melayu tahun 3. Jadi pada hari ini cikgu akan menerangkan kepada anda iaitu tema 1 kekeluargaan, unit 1 keluarga cergas, tajuk siapa pantas. Dan standard kandungan kita 4.1 mengaplikasi unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahan sastra. Standard pembelajaran 4.1.1 bercerita dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan santun iaitu simpulan bahasa. Jadi kita akan sama-sama mempelajari buku teks tahun 3. Jadi objektif kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran murid akan dapat bercerita menggunakan 5 simpulan bahasa. Jadi, kita lihat sama-sama buku teks muka surat 4. Pada anak-anak permata hati cikgu sudah ada buku teks. Tentunya anak-anak permata hati cikgu sudah bersedia dengan buku teks, buku tulis, alat tulis dan sediakan diri kita untuk belajar. Barulah kita semangat nak belajar. Betul tak anak-anak? Baiklah, kita lihat buku teks muka surat 4. Tajuk tadi, siapa pantas? Seperti biasa, bila kita memulakan pengajaran kita, kita akan membaca teks terlebih dahulu. Kita membaca dengan sebutan dan intonasi yang betul. Adakah semua sudah bersedia untuk membaca bersama-sama dengan cikgu? Ayo kita baca petikan ini bersama-sama. Nabila dan Nasri sedang beradu kepantasan membina bangunan dengan blok plastik. Mereka dibantu oleh ibu dan ayah. Wah, cepatnya abang. Kalau begitu, kemenangan tentu dalam tangan abang. Nampak tak yang berwarna merah itu simpulan bahasanya dalam tangan. Nanti kita akan pelajari apakah maksud simpulan bahasa tersebut. Ya Nabila, mari kita menyiapkannya bersama-sama. Nabila, kamu masih ada peluang. Kamu jangan mudah putus asa. Betul Nabila, kamu ada bakat. Bangunan yang kamu bina sungguh menarik. Ibu, ayah dan Nasri mengambil hati Nabila. Mereka mahu Nabila terus berusaha. Setelah mendengar kata-kata semangat daripada keluarganya, Nabila dengan hati wajar terus menyiapkan binaan bangunannya. Akhirnya, Nabila berjaya menyiapkan bangunannya. Dia berasa besar hati. Air muka Nabila sungguh ceria. Ibu dan ayah mengucapkan tahniah kepada Nasri dan Nabila. Mereka buah hati Encik Abdul Aziz dan Puan Zainab. Itulah petikan yang tajuknya Siapa Pantas. Cikgu mengharapkan anak-anak permata hati cikgu dapat membaca petikan pada muka surat 4 ini dengan sebutan dan intonasi yang betul. Baiklah anak-anak permata hati cikgu yang sungguh hebat ini. Dah baca petikan, dah faham petikan dan juga sudah dapat mengesan simpulan-simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan. Oh, cikgu nampak dah ada anak-anak murid cikgu yang dah mula mengangkat tangan cikgu, saya nak menyenaraikannya cikgu. Apakah simpulan-simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan ini? Baiklah, kita lihat sama-sama. Okey, kita senaraikan simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan dan berikan maksudnya. Macam ni tadi kan? Dalam buku teks itu telah diwarnakan berwarna merah. Itulah simpulan-simpulan bahasa yang terdapat dalam buku teks dan kita hendak memberikan maksudnya. Pertama,
Kita lihat dekat bawah, sudut kanan bawah ada diberikan info bahasa. Simpulan bahasa ialah perkataan yang terdiri daripada dua perkataan atau lebih. Simpulan bahasa mempunyai maksud yang berbeza daripada makna perkataan yang membentuk kata tersebut. Contoh simpulan bahasa dalam tangan. Maksud sudah tentu dapat. Ada bakat, mempunyai kebolehan maksudnya. Ambil hati. Apa pula maksud ambil hati? Membuat sesuatu untuk mengembirakan orang. Tentu anak-anak dah terbayang. Anak-anak selalu mengambil hati ibu dan ayah. Supaya ibu dan ayah kita berasa gembira. Betul tak? Seterusnya, simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan tersebut hati wajar. Iaitu maksudnya bersemangat. Macam mana Nabila bersemangat untuk membina benaannya. Besar hati. Selalu anak-anak dengar kesimpulan bahasa ini. Apa maksudnya? Tentu anak-anak dah tak sabar nak menjawab. Cikgu yakin ada yang pun yang terus menjawab kan? Iaitu berasa gembira. Air muka. Kita perlu menjaga air muka kedua-dua ibu bapa kita. Ya, apa maksudnya? Riak wajah seseorang. Buah hati orang yang dikasihi. Baiklah anak-anak, permata hati cikgu sudah mempelajari makna-makna simpulan bahasa yang terdapat pada buku teks muka surat 4 itu. Jadi kita lanjutkan pembelajaran kita lagi dengan latihan. Macam biasa latihan kita gunakan buku tata bahasa, buku kecil itu. Cikgu mahu anak-anak menulis tajuk latihan kita iaitu pilih 5 daripada simpulan bahasa tadi, tulis ayat untuk menunjukkan kamu memahami maksudnya. Cikgu nak 5 sahaja daripada simpulan bahasa yang kita senaraikan dalam buku teks itu. Anak-anak buat apa? Ni senarai tadi kan? Contoh, anak-anak mengambil simpulan bahasa ada bakat. Anak-anak buat ayat. Contoh ayatnya seperti Faizah ada bakat dalam bidang nyanyian kerana suaranya merdu sekali. Jadi anak-anak gariskanlah ada bakat itu. Apa dia ada bakat tadi? Dalam senarai simpulan bahasa yang kita berikan maksud tadi, ada bakat iaitu mempunyai kebolehan. Jangan lupa pada buku latihan anak-anak di atas tulis apa? Tulis hari ini. Mata pelajaran Bahasa Melayu. Dan di hujung kanan atas jangan lupa tulis tarikh hari ini. Jangan lupa itu perkara-perkara yang perlu kita lakukan. Baiklah, anak-anak permata hati cikgu. Setelah kita memilih 5 simpulan bahasa tersebut, membina ayat berdasarkan simpulan bahasa tersebut, ayuh pula kita pergi kepada aktiviti pengukuhan. Macam biasa, cikgu akan memberikan anda aktiviti pengukuhan dengan hasrat dan tujuan untuk memantapkan lagi penguasaan anak-anak permata hati cikgu tentang simpulan bahasa. Macam mana? Adakah anak-anak sudah bersedia untuk mengikuti aktiviti pengukuhan pada hari ini? Ya, baiklah. Aktiviti pengukuhan kita pada buku aktiviti jilid 1 muka surat 4. Buku teks pun muka surat 4. Buku aktiviti jilid 1 juga muka surat 4. Apa arahannya? Lengkapkan teks dengan simpulan bahasa yang betul. Gambar dia kan? Nampak gambar pada jilid 1? Ini gambar keluarga Irfan yang sedang bermain badminton. Tentu ada dalam kalangan anak-anak permata hati cikgu yang menyukai permainan badminton, yang selalu bermain badminton bersama-sama dengan keluarga untuk menyihatkan badan supaya cergas, supaya aktif
Itu yang penting, menjaga kesihatan. Jadi sebelum kita mengisi tempat-tempat kosong dengan simpulan bahasa yang sesuai, ayuh kita memberi makna simpulan-simpulan bahasa ini terlebih dahulu. Kita lihat yang pertama, ada isi hati. Agak-agaknya apakah maksud simpulan bahasa isi hati? Maksudnya perasaan yang terpendam dalam hati kita. Isi hati terhadap sesiapa, sayang, rindu, benci. Janganlah benci, tak mau. Tak mau benci. Sayang, rindu pada seseorang. Itulah isi hati kita ataupun isi hati kita ingin berjaya dalam kehidupan. Cikgu, isi hati saya ingin cemerlang dalam bahasa Melayu. Tahniah kerana anak-anak permata hati cikgu mempunyai isi hati yang sedemikian. Teruskan. Selanjutnya, cakap besar. Apa pula maksud simpulan bahasa ini? Cakap besar bermaksud orang yang suka meninggikan diri. Suka cakap, senang cakap je kata berlagaklah dia itu. Dia bercakap besar tentang dirinya. Itu satu sikap yang perlu kita jauhi. Janganlah kita bercakap besar. Biarlah kita bersederhana, merendah diri kerana tidak hilang bisa jika ular menyusur akar. Maknanya walaupun kita ini hebat, tetapi kita merendah diri, tidak akan hilang ilmu kita, malah kita akan dipandang tinggi oleh orang lain. Selanjutnya, apa pula? Ayam tampatan. Tentu anak-anak permata hati cikgu pernah mendengar simpulan bahasa ini. Ayam tambatan Ronaldo menjadi ayam tambatan pasukannya. Kalau dia adalah seorang pemain yang hebat, legenda kan. Jadi ayam tambatan bermaksud pemain harapan bagi sesuatu pasukan. Tentu dalam kalangan anak-anak permata hati cikgu ini ada yang menjadi ayam tambatan bagi pasukan di sekolahnya, hebat ketika beraksi di padang. Seterusnya, ada hati. Apakah maksud simpulan bahasa ini? Ada hati, ada keinginan atau kemahuan. Kita mesti ada hati untuk belajar, bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Itu contohnya, ada hati, ada keinginan, ada kemahuan. Jadi, setelah kini, kita teruskan lagi dengan simpulan bahasa yang berikutnya, ambil berat. Yang bermaksud, ambil tahu, prihatin atas sesuatu perkara. Contohnya, ayah dan ibu sering mengambil berat tentang ahli keluarganya. Itu maksudnya simpulan bahasa bagi ambil berat. Ada lagi simpulan bahasa yang perlu kita pelajari, iaitu tanda mata. Dia memberikan tanda mata. Tanda mata ialah hadiah ataupun cendera mata. Baiklah, cikgu, saya pernah mendengar cikgu cendera hati. Sama juga, berupa cendera mata, pemberian untuk ingatkan penghargaan atas usaha yang telah kita lakukan. Itu dinamakan cendera mata ataupun tanda mata. Simpulan bahasanya tanda mata. Adakah anak-anak permata hati cikgu sudah memahami kesemua simpulan bahasa yang baru cikgu terangkan yang terdapat dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 4 itu? Jadi, apabila dah faham, dah tahu, barulah kita sama-sama lengkapkan dengan simpulan-simpulan bahasa tersebut dalam buku latihan jilid 1. Aktiviti jilid 1 dah senaraikannya. Kita dah tahu, kita baca terlebih dahulu, faham tentang petikan ini terlebih dahulu sebelum kita melengkapkan dengan simpulan bahasa yang tepat. Baiklah. Irfan dan Imran amat mengemari sukan badminton. Irfan bagi sekolahnya dalam permainan badminton. Pada setiap tahun, dia wakili sekolahnya ke peringkat negeri. Setiap kali bermain, Irfan bersungguh-sungguh. Irfan juga tidak pernah walaupun sudah berjaya. Imran mahu mencontohi sikap abangnya. Dia juga untuk menjadi pemain badminton seperti abangnya, Encik Ismail dan Puan
Sakina sentiasa tentang minat anak-anak mereka. Mereka juga memahami anak-anak mereka yang meminati sukan badminton. Kita baca terlebih dahulu keseluruhan petikan, kita faham tentang isi petikan ini, barulah kita nak sesuaikan dengan simpulan bahasa yang disenaraikan di atas itu. Baiklah, adakah anak-anak permata hati cikgu sudah mendapat jawapannya? Cikgu, saya dah dapat jawapanlah cikgu. Saya boleh menggambarkan dan saya boleh memberikan jawapan yang tepat cikgu. Semangat itulah yang cikgu mahu dalam kalangan anak-anak permata hati cikgu ini. Ayo kita sama-sama mengisi 4 ruang kosong itu dengan simpulan bahasa yang tepat. Irfan dan Imran amat mengemari sukan badminton. Irfan, apa simpulan bahasa yang sesuai? Ya, cikgu nampak ada anak-anak yang sudah memberikan jawapannya, iaitu ayam tambatan bagi sekolahnya dalam permainan badminton lah cikgu. Siapa yang betul? Tandakan right, tanda betul. Right, dengan pen merah kalau ada. Kalau tak ada pen merah, guna pensel pun boleh. Setelah kita dapat jawapan yang betul, apakah yang langkah seterusnya yang kita buat? Cikgu nak anak-anak tandakan pada senarai simpulan bahasa di atas itu. Kenapa? Kita tahu itu sudah jawab. Jadi bila kita nak membuat pilihan jawapan yang lain, kita tak payah memilih jawapan itu. Seterusnya, pada setiap tahun, dia wakili sekolahnya ke peringkat negeri. Setiap kali bermain, Irfan bersungguh-sungguh. Irfan juga tidak pernah cuba satu demi satu. Tidak pernah isi hati, tidak pernah cakap besar, tidak pernah ada hati, tidak pernah ambil berat, tidak pernah tanda mata. Fikir, manakah simpulan bahasa yang tepat? Ayam tambatan tak pilih tadi. Dia tak payah nak pilih dah. Apa agaknya yang tepat? Cikgu, saya tahu cikgu. Jawapan yang tepat ialah cakap besar cikgu. Setiap kali bermain, Irfan bersungguh-sungguh. Irfan juga tidak pernah cakap besar. Dia tidak pernah berlagak lah cikgu. Walaupun dia sudah berjaya. Nampak tak anak-anak permata hati cikgu? Dapat memberikan jawapan yang tepat. Tepuk tangan. Tahniah. Kita teruskan lanjutkan lagi dengan ayat yang berikutnya. Imran mahu mencontohi sikap abangnya. Dia juga untuk menjadi pemain badminton seperti abangnya. Dia apa? Tadi dah dapat kan? Jangan lupa. Tandakan right pada jawapan yang terbuat. Dah 2 dah tak ada. Kita cari yang lain pula. Dia juga ada hati, dia juga isi hati, dia juga ambil berat, dia juga tanda mata. Cikgu, saya dapat jawapan yang tepat cikgu. Saya yakin cikgu, jawapan saya ialah dia juga ada hati, ada keinginan untuk mengikuti jejak langkah abangnya. Betul tak? Imran juga mahu seperti abangnya, iaitu Irfan yang berjaya dalam bidang sukan badminton. Tahniah, anda telah berjaya menjawab soalan dengan tepat. Sekarang kita lanjutkan lagi. Encik Ismail dan Puan Sakina sentiasa. Jangan lupa tandakan. Dah tanda dah. Apa agaknya? Encik Ismail dan Puan Sakina sentiasa apa? Tentang minat anak-anak mereka. Dah pilihan jawapan kita dah semakin sikit kan? Kita dah tandakan yang dah pilih yang ni, kita dah tandakan. Jadi tinggal isi hati, ambil berat, tanda mata. Ini cikgu mahu anak-anak buat apabila kita membuat latihan sebegini. Melengkapkan tempat kosong, kita buat teknik macam ni. Apa jawapannya? Encik Ismail dan Puan Sakina sentiasa apa? Cikgu, sentiasa ambil berat. Tentang minat anak-anak mereka. Ya, kita tandakan lagi ambil berat. Dah tinggal 2 jawapan. Kerana ada lagi 2 tempat kosong yang perlu kita isi. Nampak tu anak-anak mata cikgu bersemangat. Bertambah bersemangat. Berhati wajar ketika menyiapkan aktiviti pengukuhan ini. Mereka juga memahami anak-anak mereka yang minati sukan badminton. Apa jawapannya? Antara 2 tinggal itu. Isi hati dan juga tanda mata. Isi hati, tanda mata. Isi hati, tanda mata. Apakah jawapan yang tepat?
Ya, anak-anak permata hati cikgu dah nampak jawapan yang tepat antara isi hati dengan tanda mata cikgu. Lebih tepat isi hati. Jadi mereka juga memahami isi hati anak-anak mereka yang meminati sukan badminton. Tahniah, 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 tahniah. Hebat anak-anak permata hati cikgu yang telah memberikan jawapan yang tepat. Tinggal satu lagi tempat kosong. Jika ada masa, Encik Ismail akan membawa keluarganya bermain badminton. Mereka bertanding sesama sendiri. Encik Ismail dan Puan Sakinah akan memberikan tinggal satu lagi jawapan. Dah tentulah jawapannya ialah tanda mata. Kepada pemenang sebagai kenang-kenangan. Tahniah kepada anak-anak permata hati cikgu telah berjaya menyiapkan aktiviti pengukuhan. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri kerana anda telah berjaya menyiapkan aktiviti pengukuhan. Tandakan berapa yang anak-anak yang betul kan? Tandakan betul. Alhamdulillah anak-anak telah berjaya menyiapkan aktiviti pengukuhan ini. Mudahkan kita menjawab soalan sekiranya kita memahami maksudnya terlebih dahulu. Jadi itu, anak-anak perlu mencari maksud simpulan bahasa itu dengan cara rajin membaca. Kerana membaca itu jambatan ilmu. Jadi bila kita rajin membaca, kita jumpa perkataan-perkataan simpulan bahasa, kita cari maksud. Kan ada buku simpulan bahasa, boleh cari dalam buku simpulan bahasa ataupun bertanya kepada ibu dan ayah ataupun bertanya kepada cikgu. Cikgu, saya jumpa simpulan bahasa ulat buku lah cikgu. Apa maksud ulat buku cikgu? Cikgu pun akan menerangkan ulat buku maksud orang yang suka membaca. Itu secara tak langsung anda sudah mendapat ilmu pengetahuan. Rajin-rajin bertanya, rajin-rajin membaca buku untuk menambah ilmu pengetahuan anak-anak. Baiklah anak-anak permata hati cikgu, kita sudah sampai ke penghujung pengajaran secara PDPR pada hari ini. Selamat membuat latihan berkaitan dengan simpulan bahasa. Anda perlu membina ayat berdasarkan 5 simpulan bahasa yang anda pilih. Kita dah belajar ayat tunggal dan ayat majmuk. Jadi anak-anak boleh membina ayat tunggal ataupun ayat majmuk. Semoga anak-anak berjaya dalam kehidupan, berada di rumah untuk menjaga keselamatan ketika COVID-19 ini. Ingat, anda berusaha, anda pasti akan berjaya. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Jaga diri. Ingat, terus belajar walaupun anda berada di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Bye-bye.